Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Okey, kali ini kita akan sambung bab 6 iaitu kimia konsumer dan industri. Okey, untuk standard kandungan 5.5, okey, iaitu berkaitan dengan aplikasi nanoteknologi dalam industri. Untuk standard pembelajaran pada hari ini diharapkan murid dapat yang pertama sekali menerangkan maksud nanoteknologi. Okay, kita akan ketahui apa maksud nanoteknologi, dan yang kedua menguraikan nanoteknologi dengan contoh dan aplikasi dalam kehidupan harian. Okay, yang pertama sekali pelajar, okay, sebelum cikgu teruskan dengan maksud nanoteknologi, kita ada satu lagi istilah iaitu nanoscience. Nanoscience ni apa? Okay, apa maksud nanoscience? Okay, nanoscience di sini bermaksud kajian pengolahan bahan-bahan. Maknanya bahan-bahan kita olah atau ubah pada skala nano. Nano ni, kita tahu nano ni adalah unitnya adalah 10 kuasa negatif 9. Okay, iaitu antara nilainya adalah 1 nanometer hingga 100 nanometer. Maknanya daripada satu skala dia 1 hingga 100 nanometer. Dan kita tahu nano ni unitnya adalah 10 kuasa negatif 9. Okay, sangat-sangat kecil. Okay, dan ini maksud nanoscience. Itu satu kajian. Okay, manakala untuk maksud nanoteknologi pula, apakah maksud nanoteknologi atau kita kata nanotech? Okay, itu kita bangunkan bahan atau peranti dengan adanya ciri lah, kita manfaatkan ciri zarah nano dalam teknologi tersebut atau bahan atau peranti yang ingin dibangunkan. Okay, maknanya kita jadikan dia kepada saiz yang lebih kecil. Itu adalah melibatkan zarah nano. Dan apa yang penting untuk zarah nano, nano ni 10 kuasa 9 ni pelajar. Jadi aspek penting dalam skala nano ni iaitu semakin objek-objek menjadi kecil, okay, semakin besar nisbahnya antara luas permukaan dengan isi padu. Jadi apabila adanya aspek ni dalam skala nano, kita boleh guna pakai untuk bangunkan bahan ataupun peranti dengan menggunakan nanoteknologi. Jadi di sini pelajar boleh lihat hubungan antara bahan berbeza dengan saiz. Okay, iaitu dekat, kita start pada belakang ni, saiz yang besar, contoh tembikai, kita ada 15 cm, graduate shilling 2 cm. Okay, tanda titik atau noktah dot adalah 10 kuasa 3 meter atau 1 milimeter. Rambut saiznya adalah 100 mikrometer. Ini dah start makin kecil. Sel darah merah 5 mikrometer. Kita ada virus. Okay, tak boleh nampak dengan mata kasar, iaitu 1 mikrometer. Dan kat sini adalah pembahagian di mana yang berskala nano lah, start berskala nano, iaitu kita ada zarah nano emas, iaitu berapa? 10 nanometer. Okay, manakala untuk molekul air pula adalah 0.1 nanometer. Sangat kecil ya pelajar. Dan di sini kita ada grafen. Okay, grafen ni adalah bentuk lain, bentuk lain untuk karbon. Nanti kita akan tengok lebih detail apa itu grafen. Okay, jadi kat sini nak tunjukkan bahawa hubungan antara saiz dengan bahan yang berbeza. Okay, setiap bahan mempunyai saiz yang berbeza dan kita akan belajar tentang saiz atau skala zarah nano. Okay, di mana semakin kecil objek, semakin besar nisbahnya antara luas permukaan dengan luas permukaan dengan isi padu. Jadi berdasarkan aspek penting tadi daripada skala nano tadi, kita tahu kita boleh gunakan nanoteknologi ni dalam kehidupan. Okay, boleh applykan ataupun aplikasikanlah nanoteknologi ni. Okay, yang pertama sekali dalam bidang kosmetik, penggunaan zarah nano ni memberikan keputusan yang lebih memuaskan. Okay, kenapa? Kita tahu tadi zarah nano ni adalah sangat kecil. Okay, jadi dia berupaya untuk menembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Ini untuk terutamanya seperti bahan kosmetik untuk anti kedut contohnya. Jadi kita gunakan aplikasi nanoteknologi. Okay, yang kedua, okay, penggunaan zarah nano ni juga sebagai ejen penyalut. Kita boleh salutkan untuk zarah nano ni boleh selaputi lapisan permukaan dengan lebih sekata.
Okay, sebab dia punya saiz adalah lebih kecil. Itu dia punya aplikasi lah. Okay, selain pada tu kita tengok boleh digunakan sebagai dalam semiconductor dan elektronik, di mana semiconductor yang digunakan ni adalah lebih kecil dan efisien lah. Okay, lebih berkesan dan sistem pendawaian untuk elektroniknya akan dapat mengkonduksikan elektrik dengan lebih tinggi. Okay, dari segi tenaga elektrik pula, okay, contoh sel solar. Sel solar dapat dihasilkan menggunakan nanoteknologi dan sel solar itu akan lebih efisien dan lebih kecil dan juga bateri akan menjadi lebih tahan lama. Okay, ada banyak kelebihan aplikasi nanoteknologi ni. Dan yang ketiga, kita tengok dari segi tekstil, okay, fabrik kalis air, api dan kotoran dan juga untuk melindungi sinar UV dan juga anti kedut tadi. Contoh cikgu beritahu tadi dalam teknologi tekstil itu kain lah. Kita tak nak bagi kain tu berkedut. Pun digunakan kaedah ataupun aplikasi nanoteknologi. Okay, yang keempat, perubatan. Okay, dalam bidang perubatan, okay, didirikan sebagai peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Okay, maknanya kita gunakan ubat nak merawat tu menggunakan kaedah nanoteknologi. Dan yang pertanian pula, kita dapat hasilkan racun perosak yang lebih efektif dan baja dari segi pembajaan akan jadi lebih cekap dah secara menyeluruh. Dan dalam bidang makanan contohnya, kita boleh menggunakan nanoteknologi ni sebagai contoh bahan tambah makanan dalam skala nano. Dan juga contoh lain adalah pembungkus makanan anti-mikrob atau bekas anti-mikrob. Itu semua adalah contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan untuk nanoteknologi. Dan di Malaysia, kita ada Nano Malaysia yang merupakan syarikat yang diperbadankan ataupun di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, di mana Nano Malaysia ni dia membangunkan bidang nanoteknologi. Okay, seterusnya, mari kita lihat pula apakah perkembangan bidang nanoteknologi. Kita ambil satu contoh lah, iaitu kita ada grafen. Okay, grafen ni apa? Okay, grafen ni adalah salah satu altrof. Okay, altrof ni adalah bentuk lain lah. Okay, di mana kita tahu karbon ni, dia adalah unsur karbon. Jadi, altrof ni maksud dia adalah bentuk tulen dari unsur yang sama, tetapi dia berbeza daripada struktur kristal atau kekisinya berbeza. Jadi untuk karbon kita tahu selain kita ada belian dengan grafit ni adalah bentuk altrof untuk karbon, dan yang lain adalah satu lagi kita ada grafen. Grafen ni adalah bahan terkuat yang sangat nipis di mana saiznya adalah 0.1 nanometer, sangat kecil. Okay, dan kita cuba lihat dia punya sifat fizik. Sifat fizik untuk grafen ni, grafen maknanya bentuk lain untuk karbon lah pelajar. Karbon tu kita ada beberapa bentuk di mana bahan bentuk tulennya adalah unsur sama karbon, tetapi kekisinya yang berbeza, struktur kekisi berbeza, iaitu contoh kita ada belian karbon, okay, belian grafit dan juga satu lagi grafen lah. Sifat fizik grafen ni, okay, kuat, keras, luksina, tidak telap, kenyal, pengalih haba dan elektrik yang baik, dan ia ada rintangan elektrik yang sangat rendah. Jadi sifat fizik ni membolehkan grafen ni digunakan secara meluas lah dalam kehidupan. Okay, contohnya seperti dijadikan sebagai bateri ataupun sel solar. Okay, untuk sifat kimia pula, okay, grafen ni, helaian grafen akan terbakar. Ni contoh susunan helaian grafen dalam grafit. Okay, bentuk lain, contoh kita ada grafit, okay, helaian grafen. Dia mudah terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding dengan grafit. Okay, dan kita ada grafen oksida dijadikan sebagai mangkin juga. Jadi ini contoh helaian grafen. Okay, adanya atom karbon dan ikatan kovalen dalam tu. Okay, maknanya sebenarnya grafen ni, okay, unsur asal adalah karbon, tetapi bentuk kekisinya yang berbeza atau struktur kekisinya yang berbeza. Okay, dan saiznya juga adalah sangat kecil. Okay, jadi mari kita lihat apa kegunaan grafen ni. Okay, antara kegunaan grafen yang pertama, okay, dalam elektronik lah, dalam menghasilkan bahan elektronik,
kita tahu bahawa susunan atom grafen tadi tu menjadikan dia sebagai konduktor yang sangat bagus. Okey, konduktor yang sangat bagus. Okey, yang kedua, dalam polimer dan komposit pula, kekuatan mekanikal yang tinggi menyebabkan grafen ni sesuai kita jadikan sebagai bahan komposit polimer. Okey, membran sebab dia adalah sangat kecil, tadi 0.1 nanometer. Grafen ni kita boleh jadi masukkan dekat penuras air. Penurasan air di mana kita boleh pisahkan air daripada campuran gas. Okay, dia sangat bagus untuk filter lah, filter air. Okay, yang ketiga, untuk tenaga, bateri lebih tahan lama. Kalau kita ada grafen, fleksibel dan juga kuat, dan boleh juga super kapasitor. Okay, dalam bioperubatan, kita boleh jadikan grafen ni untuk teknologi sensor atau kejuruteraan tisu dan penyampaian ubatan. Dan sensor khas untuk sensor, okay, grafen digunakan sebagai sensor untuk detect apa-apa ni teknologi punya ni, dan sebab dia ada permukaan yang lebih tinggi lah. Okay, dan tadi cikgu dah terangkan elektronik tadi. Okay, jadi cikgu harap pelajar boleh jelas dan faham antara contoh-contoh kegunaan grafen. Jadi untuk standard pembelajaran atau standard kandungan 5.5, okay, jadi cikgu dah terangkan tadi jadi cuba pelajar jawab soalan uji diri 5.5 nombor 1 hingga nombor 4. Okay, dan hantar untuk penyemakan. Okay, terima kasih. Sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang.